Tuan Ketua, saya ingin bangkit 4 isu dalam perbincangan saya atau perbahasan saya. Isu pertama saya nak bangkit ialah berkait dengan keperluan untuk memansuhkan Seksyen 9A Pilihan Raya, Akta Pilihan Raya 58. Ini adalah untuk menjaminkan senarai pengundi yang bersih dan tulen. Dalam perkataan lain, dengan pemansuhan Seksyen 9A Akta Pilihan Raya 58, undi hantu atau undi ragu-ragu boleh dikurangkan dan dengan ini menjaminkan pilihan raya yang lebih bersih. Seksyen 9A ini telah dimasukkan ke dalam Akta Pilihan Raya oleh kerajaan selepas pilihan raya kecil likas pada tahun 1999. Ini adalah berikutan keputusan Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu yang telah membatalkan keputusan pilihan raya tersebut. Keputusan Yang Arif Muhammad Kamil Awang, dan saya baca dengan izin, the instances of non-citizens and phantom voters in the electoral roll, as disclosed in this trial, may be the tip of the iceberg. It could not be denied that the registration of voters in the Likas electoral roll was in contravention of the law. No one, including the government department, is above the law. Yang Arif, keputusan Yang Arif Muhammad Kamil Awang juga mengatakan bahawa it's common knowledge that an influx of illegal immigrants has plagued Sabah for some years. The SPR ought to be aware of the said influx, and when the said objections were raised, the SPR should have held a public inquiry as prescribed by the election laws. So, ini jelas menunjukkan bahawa Mahkamah Tinggi mendapati senarai pengundi kawasan likas mengandungi pengundi hantu dan pengundi bukan warga negara. So, untuk menyekat judicial oversight, atau pemantauan judicial ke atas senarai pengundi, kerajaan telah incorporate Seksyen 9A dalam Akta Pilihan Raya. Dengan pindah ini, Tuan Yang Dipertua, senarai pengundi yang diwartakan oleh SPR tidak boleh disemak dan tidak boleh dipersoalkan atau dirayu terhadapnya atau dikaji semula, dibatalkan atau diketepikan oleh mana-mana mahkamah. Jelas Seksyen 9A menjadikan SPR sebuah badan yang berkuasa mutlak dan mempunyai imuniti daripada pengawasan mahkamah dan dari segi senarai pengundi. Malah SPR boleh dikatakan sebagai sebuah kuasa supranasional ekoran pindaan Seksyen 9A. Tambahan pula Seksyen tersebut melanggar doktrin pengasingan kuasa atau separation of powers di antara badan kehakiman, eksekutif dan legislator. Kuasa dan fungsi mahkamah sebagai pengimbang antara keadilan ataupun arbiter of rights and justice telah disingkirkan oleh Seksyen 9A. Tuan Yang Dipertua, tujuan sebenar pindaan 9A adalah untuk memastikan bahawa UMNO dan Barisan Nasional kekal berkuasa. Baru-baru ini, kes keraguan senarai pengundi telah dirujuk ke mahkamah untuk kesemakan kehakiman judicial review. Saya adalah salah orang itu Charles Santiago lawan Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, dan juga seorang warga Klang, Dinesh Analaki Siva Kumar lawan Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, dan juga wakil rakyat Lembah Pantai Nurul Izzah Anwar lawan Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Ketiga kes ini telah dirujukkan ke mahkamah ekoran keraguan terhadap kesahihan daftar pemilih. Akan tetapi, kesemua kes ini ditolak oleh mahkamah atas alasan tiada dalam bidang kuasa mahkamah oleh kerana Seksyen 9A. Tuan Yang Dipertua, jelas kerajaan memasuki 9A supaya menyekat judicial oversight ke atas pengundi hantu. Ini adalah sebab pengundi hantu adalah penting untuk UMNO dan Barisan Nasional memenangi pilihan raya. Tuan Yang Dipertua, saya hendak memberi satu contoh bagaimana penipuan ini berlaku. Seorang warga Klang bernama Dinesh Analaki Siva Kumar telah didaftar sebagai seorang pengundi tanpa pengetahuan beliau. Beliau menetap di United Kingdom selama 15 tahun dan tidak pernah mendaftar diri atau memberi kuasa kepada orang lain untuk daftarnya sebagai seorang pengundi. Tetapi nama beliau sekarang disenaraikan sebagai seorang pengundi di Klang. Beliau telah didaftarkan secara haram dan ini diakui sendiri oleh SPR Selangor. Dalam email yang dihantar kepada bapa beliau, SPR memberitahunya bahawa anaknya didaftar oleh seorang
penolong pendaftar UMNO bernama Hishamuddin bin Kasim. Saya baca email ini dihantar pada 18 Mac kepada bapa Dinesh, iaitu Sivakumar, yang mengatakan bahawa merujuk ini daripada email yang dihantar oleh SPR Selangor kepada bapa berkenaan, merujuk kepada email Tuan bertarikh 17 Februari 2013 mengenai perkara di atas dan followed by, untuk makluman pihak Tuan, setelah semakan dibuat, pendaftaran anak Tuan iaitu Dinesh anak lelaki Sivakumar telah didaftarkan oleh penolong pendaftar Parti UMNO iaitu Hishamuddin bin Kasim. So soal di sini ialah apabila ditanya, saya sebenarnya telah membawa bapa berkenaan pergi berjumpa dengan SPR Selangor dan telah bermesyuarat dengan pengarah SPR Selangor, dan di mesyuarat itu saya tanya dengan SPR Selangor, daerah pengarah itu, beberapa orangkah Hishamuddin bin Kasim ini mendaftar? Selepas dia tu senyap sikit, tapi selepas fikir dia kata banyak orang. Ini boleh dikonfirmkan dengan sendiri. So, Tuan Yang Pertua, sehingga hari ini SPR tidak mengambil tindakan terhadap orang ini yang telah melanggar undang-undang negara. Kes ini amat serius dan boleh dikelaskan sebagai kesalahan jenayah kerana melibatkan pemalsuan identiti. Dalam kes Dinesh Kumar, sudah pastinya tanda tangannya dan salinan kad pengenalan beliau dipalsukan kerana ianya perlu disertakan dengan borang pendaftaran pengundi. Oleh kerana kesan yang serius, saya cadang SPR membuat laporan terhadap orang yang berkenaan dan heret beliau ke mahkamah. Tuan Yang Pertua, di kawasan parlimen saya sendiri, di Klang, 11 warga negara Malaysia yang tinggal dan kerja di luar negara, iaitu di New Zealand, Australia, United Kingdom, Amerika Syarikat, telah melaporkan kepada saya bahawa mereka didaftar sebagai pengundi tanpa pengetahuan dan persetujuan mereka. Malah ada seorang wanita cacat berumur 25 tahun didaftarkan sebagai pengundi tanpa pengetahuan beliau atau pengetahuan ibu bapa beliau. Kes-kes pendaftaran palsu atau undi hantu perlu luasa oleh kerana peranan mahkamah disekat dan dengan itu mekanisme check and balance hilang dalam proses. Tuan Yang Pertua, kalau kita nak panjangkan isu ini, soal yang ditanya ialah macam manakah mana-mana orang tahu ataupun dalam kes ini penolong pendaftar UMNO tahu bahawa seseorang itu tinggal dan kerja di United Kingdom, di Australia ataupun di Amerika Syarikat. Hanya pihak immigration yang tahu. Hanya pihak immigration yang tahu di mana bila orang datang ke negara dan pergi ke luar negara. So oleh kerana itu, adakah kita dapati satu keadaan di mana pihak immigration, pihak Jabatan Pendaftaran Negara, SPR dan UMNO kerjasama untuk mensenaraikan undi hantu di senarai pemilih di Malaysia. Maka saya ingin mencadangkan supaya kerajaan memansuhkan. Saya cadang supaya kerajaan memansuhkan Seksyen 9A dan kembalikan kuasa mutlak Badan Kehakiman sebagaimana yang sepatutnya berlaku dalam sebuah sistem demokrasi yang berkesan. Pada masa ini, kerajaan Barisan Nasional mengalami a loss in legitimacy, dengan izin, oleh kerana orang ramai percaya bahawa kemenangan ini diperolehi oleh penipuan. Saya harap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam jawapan beliau akan memberi jawapan yang positif yang mengatakan bahawa Seksyen 9A akan digugurkan dan dimansuhkan. Isu yang kedua saya nak bangkit, Tuan Yang Pertua, ialah berkait dengan Trans-Pacific Partnership Agreement, perjanjian perdagangan Trans-Pacific Partnership. Terlebih dulu saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Menteri Perdagangan atau MITI atas jawapan beliau kepada soalan-soalan TPPA yang dibentangkan di Dewan Yang Mulia pada minggu lepas. Walau bagaimanapun, jawapan yang diberikan oleh Yang Menteri adalah kurang memuaskan. Rundingan TPPA telah berlangsung lebih kurang 2 tahun. Lebih daripada 2 tahun. Tapi setiap kali isu ini dibangkitkan, Yang Menteri dan Kementerian sekadar membuat respons yang umum dan berbentuk reassurance. Memberi reassurance kepada rakyat Malaysia, semua under control, the Malaysian government will protect the sovereignty of Malaysia. Sebagai contoh, dalam isu kenaikan kos ubat-ubatan yang bakal disebabkan oleh TPPA, saya menyambut baik jaminan Yang Menteri bahawa kerajaan akan mempertahankan ubat-ubatan mampu milik ataupun generic medicine dan tidak akan bersetuju dengan TPPA sekiranya ia meningkatkan kos ubatan. Akan tetapi jaminan saja
tidak mencukupi. Ini adalah kerana terdapat banyak kajian yang telah menunjukkan bahawa perjanjian perdagangan sebegini akan meningkatkan kos ubatan. Contohnya, negara Jordan telah mengalami kenaikan harga ubat asas ataupun generic medicine sebanyak 20% semenjak tahun 2001 akibat daripada perjanjian FTA ataupun Free Trade Agreement Jordan United States of America. Teks perjanjian TPPA yang dibocorkan ataupun the leaked documents of the TPPA juga menunjukkan bahawa terdapat usul-usul untuk melanjutkan tempoh patent kepada 25 tahun, data exclusivity dan yang menyekat compulsory licensing dan juga parallel importation. Oleh itu, Yang Berhormat Menteri wajar jawab secara terus sama ada kerajaan akan menolak usul-usul tersebut ataupun menyokongnya. Kedua, membentangkan laporan cost benefit analysis untuk membuktikan bahawa kos ubat-ubatan tidak akan meningkat dan bukan sahaja memberi jaminan umum tanpa berasas. Tuan Yang Dipertua, mengenai isu yang lebih pokok ataupun lebih kontroversial iaitu berkaitan dengan Investor State Dispute Settlement (ISDS), Yang Berhormat Menteri Perdagangan telah menjawab bahawa ianya adalah penting kerana memberi perlindungan kepada syarikat Malaysia dan bahawa Malaysia sudah pun tertakluk kepada sistem ini di bawah perjanjian perdagangan yang lain. Akan tetapi TPPA akan meningkatkan, saya ingin memberi remind the minister, mengingatkan menteri bahawa TPPA akan meningkatkan risiko Malaysia kepada syarikat-syarikat besar kerana TPPA melibatkan 11 negara termasuk Amerika Syarikat. Sudah terdapat kajian yang banyak sebenarnya yang menunjukkan bahawa terdapat ramai syarikat yang sedang secara aktif mencari peluang untuk menyaman sesebuah negara untuk mendapatkan keuntungan. ISDS bukan lagi sekadar sebuah mekanisme untuk melindungi hak pelabur, tetapi telah menjadi satu senjata untuk syarikat-syarikat mengaut keuntungan. Misalnya, pada 5 hari bulan Oktober 2012, Badan Timbang-Tara Antarabangsa iaitu ICSID yang di headquarter di Washington memutuskan supaya kerajaan Ecuador membayar ganti rugi sebanyak US dollars 2.3 bilion kepada Occidental Petroleum Corporation, sebuah firma gergasi minyak. Selain itu, beberapa penyelidikan mengenai ISDS didapati bahawa kebanyakan syarikat yang saman sebuah kerajaan adalah syarikat-syarikat daripada Amerika Syarikat, iaitu sebanyak 123 kes ataupun peningkatan 20% kepada timbang-tara antarabangsa. Saya mengungkap kembali kes antara firma gergasi tembakau Philip Morris dan kerajaan Australia, di mana Philip Morris telah menyaman kerajaan Australia kerana memperkenalkan undang-undang yang mengawal packaging rokok. Mahkamah Tinggi Australia telah memutuskan bahawa kerajaan Australia mempunyai hak untuk memperkenalkan undang-undang demi kepentingan rakyat dan juga untuk mempertahankan kesihatan rakyat. Tetapi syarikat Philip Morris masih meneruskan saman kerajaan Australia melalui ISDS pula membawa isu ini kepada ICSID iaitu ICSID dan menuntut pampasan berjumlah berbilion-bilion dolar daripada kerajaan Australia. Dan melalui cara ini sebuah tribunal yang terdiri daripada 3 ahli akan dibentuk dan mereka berkuasa untuk membuat keputusan tanpa perlunya ambil mengira langsung kedaulatan negara Australia ataupun dalam kes Malaysia dan badan kehakimannya ataupun dasar domestik atau policy making potential of a nation. Tuan Dipertua, saya khawatir bahawa kerajaan Malaysia akan mengalami masalah ini dan saya percaya bahawa pendapat ataupun advice yang telah terima oleh kerajaan Malaysia tidak begitu cekap. Oleh kerana itu saya minta supaya kerajaan mengulang kaji isu ini sebelum tandatangani perjanjian TPPT. Berkenaan isu laporan cost benefit analysis ataupun analisa kos faedah, sebenarnya pihak MITI telah berjanji akan memberikan kepada kami apabila saya bersama-sama Yang Berhormat Lembah Pantai, Yang Berhormat Kelana Jaya bertemu dengan pemimpin MITI pada 2 minggu yang lalu. Malangnya janji itu tidak ditepati. Walau bagaimanapun, saya tidak terkejut dengan pihak MITI sudah banyak kali menambur janji untuk memberi laporan cost benefit kepada pelbagai pihak
sejak 2 tahun yang lalu, tetapi bayangannya tidak langsung kelihatan. Membentangkan laporan cost-benefit analysis adalah penting dari segi transparansi dan juga accountability. Saya memahami penjelasan YB Menteri bahawa perlunya kerahasiaan, confidentiality, kerana cost-benefit analysis berkait rapat dengan proses rundingan. Tetapi kerajaan juga mempunyai tanggungjawab untuk memastikan hak pihak-pihak kepentingan iaitu stakeholders untuk mendapatkan maklumat tersebut dan dipelihara. Inilah salah satu sebab mengapa kami dari pihak Pakatan Rakyat mencadangkan supaya kerajaan menubuhkan jawatan kuasa Parlimen khas ataupun Parliamentary Select Committee buat perjanjian Trans-Pacific Partnership ini. Ahli-ahli Parliamentary Select Committee ini boleh menandatangani non-disclosure agreement dan diberi akses kepada laporan cost-benefit analysis dan teks rundingan. Tuan-tuan dan Dipertua, pembentukan Parliamentary Select Committee adalah penting kerana perjanjian TPPA bukan hanya sebuah perjanjian perdagangan semata-mata. Ini turut diakui oleh Yang Berhormat Menteri. TPPA yang digelar sebagai the 21st Century Trade Agreement yang merangkumi banyak kesan terhadap isu-isu seperti hak pekerja, alam sekitar, perolehan kerajaan, kedaulatan negara, harga ataupun harga medicine dan sebagainya. Pembentukan Parliamentary Select Committee akan memastikan terdapat check and balance yang secukupnya terhadap isu yang besar ini. Di Amerika Syarikat contohnya, terdapat jawatan kuasa Kongres yang memantau rundingan perdagangan dan pihak kerajaan perlu mendapat kelulusan Kongres sebelum dibenarkan untuk menandatangani perjanjian. Dan di England, di Thailand, semua perjanjian perdagangan bebas mesti dikaji oleh satu Parliamentary Select Committee yang ditubuhkan di Parlimen. Tetapi di Parlimen Malaysia kita tidak membuat cara itu. Oleh kerana Parlimen Malaysia tidak ada tulang belakang dan juga tergantung kepada kerajaan terlalu banyak. Tuan Dipertua, kesimpulan perjanjian TPPT akan mengubah sama sekali masa depan negara. Kerajaan-kerajaan yang merunding sedang bertungkus lumus untuk memertai perjanjian ini dalam tahun ini juga. Oleh itu adalah sangat mustahak dan tidak boleh diremehkan lagi. Saya menyuruh kerajaan supaya satu, membentuk Parliamentary Select Committee buat perjanjian TPPA dengan segera dan membentangkan laporan cost-benefit analysis kepada ahli Parlimen untuk diselidiki. Isu yang ketiga saya bangkit, Tuan Yang Pertua, adalah berkait dengan pembunuhan Puan Puah Bee Chun. Beliau telah ditembak mati oleh anggota polis pada Januari 18 di Taman Sentosa Klang. Laporan berita tentang kejadian tersebut mengatakan bahawa sebanyak 25 das tembakan dilepaskan oleh pihak polis yang mengejar kereta Puan Bee Chun dan satu daripada peluru itu telah menyebabkan kematian beliau. Puan Puah Bee Chun adalah seorang isteri berumur 22 tahun dan mempunyai 2 orang anak berumur 2 tahun dan 1 tahun. Sebagai ahli Parlimen Klang, saya telah menulis kepada Ketua Polis Selangor supaya mendapat penjelasan dan meminta untuk mengadakan pertemuan dengan beliau. Jawapan yang saya terima menerusi surat pada 1 hari bulan April 2013 ialah seperti berikut. Isu tersebut berada dalam siasatan dan tidak perlu berjumpa dengan saya. Ini Polis Raja Malaysia ataupun Polis Raja di Malaysia. Pada 25 Mei, saya diberitahu bahawa pihak polis akan kemukakan laporan siasatan kepada waris Puan Bee Chun. Tapi sehingga hari ini, suami mendiang tidak dihubungi oleh pihak polis. Dan masa selama 5 bulan telah berlalu, walaupun pihak polis telah mengatakan bahawa kes ini adalah apa yang dikategorisikan sebagai attempted murder. Perkara yang mengelirukan adalah masa yang diambil oleh pihak polis untuk penyiasatan kes yang serius ini. Selain itu, saya ingin menegaskan bahawa kejadian ini menjadi persamaan dengan tragedi pada 26 April 2010, iaitu melibati anak Malaysia Aminul Rashid Hamzah, remaja berumur 15 tahun, yang telah ditembak oleh polis. Kedua-dua kes ini memberi gambaran bahawa pihak polis menembak dengan sesuka hati ataupun trigger happy. Oleh demikian, saya meminta jawapan daripada Menteri Dalam Negeri supaya menjelaskan mengenai perkara ini demi kepentingan awam atau public interest.
Isu yang akhir saya nak bangkit, Tuan Yang Dipertua, adalah berkait dengan sistem matrikulasi. Menteri Pelajaran dalam jawapan beliau dalam Dewan Yang Mulia ini minggu lalu mengatakan bahawa kerajaan telah khaskan sejumlah 1,500 kerusi ataupun tempat matrikulasi untuk pelajar-pelajar India. Malah jumlah ini telah ditingkatkan kepada 1,800 dan kerajaan juga telah kurangkan atau melonggarkan kelayakan atau requirements supaya dapat mengambil lebih pelajar India ke sistem matrikulasi. Beberapa pihak di kalangan India ragu-ragu ataupun very unsure adakah ini kenyataan benar ataupun salah. Sebab daripada penyelidikan mereka ini tidak berlaku. So saya minta kerajaan khususnya Menteri Pelajaran untuk memberi satu senarai di mana berapa orang telah diambil ataupun dimasukkan ke program matrikulasi dan mana mereka ditempatkan, sekolah-sekolah mana mereka ditempatkan supaya masyarakat India dapat percayai apa yang telah dikatakan oleh pihak Menteri Pendidikan. Sekian, terima kasih. Penjelasan. Dah habis dah. No, mengenai hal matriculation. Bagi peluang. Bagi peluang. Bagi peluang. Boleh. Sila. Yang berhormat Kelang, adakah yang berhormat tahu? Saya difahamkan timbalan Menteri Pelajaran pun tidak tahu, tidak ada akses kepada nama-nama yang telah mendapat untuk masuk ke matriculation. Dan saya difahamkan bila beliau menemui pegawai-pegawai, saya difahamkan yang berhormat timbalan Menteri telah difahamkan, telah diberitahu bahawa this is absolute secrecy. Dan ini selalu ditulis di surat khabar Tamil, tetapi yang berhormat timbalan Menteri enggan menjawab soalan tersebut. Soalan saya adalah kenapa keraguan sedemikian berlaku dan kenapa ada secrecy? What is there to be secret about who gets places in the matriculation? Dan apakah peranan yang berhormat timbalan Menteri? Adakah dia seorang timbalan Menteri ataukah dia seorang administrative officer atau Kula akan cakap adakah dia seorang office boy? Terima kasih. Ketiga-tiga. Terima kasih Abu Barat. Isu yang telah dibangkit oleh Abu Barat telah banyak dibincangkan dalam media Tamil, di mana wakil kerajaan ataupun timbalan menteri tidak dapat menjawab soalan yang telah dibangkit oleh NGO pendidikan dalam golongan orang India yang sebenarnya bimbang bahawa number ataupun jumlah yang dikatakan oleh menteri tidak betul dan mereka percaya number itu lebih kurang daripada yang dikatakan 1,500 ataupun 1,800. Saya mengambil isu ini secara serius sebab dalam kawasan saya ada seorang murid yang telah memohon untuk masuk ke matrikulasi dan telah ditolak. Dan kalau kita tengok apa ni dia punya kelayakan dia adalah 11A, 11A telah ditolak. 11A telah ditolak. Dan selepas saya sebagai parlimen mohon lagi bagi pihak penuntut itu, maka dia telah diambil balik. Soal yang aneh ialah bagaimana seorang top performer boleh ditolak. 11A ditolak. So apakah bila menteri mengatakan bahawa minta laluan boleh? Boleh habis. Sebelum habis. Bila menteri mengatakan bahawa isu kelayakan dilonggarkan, ini saya tak faham. Longgarkan seperti apa? Sebab penuntut ini mendapat 11A telah diabaikan, telah ditolak. Betul saja. Terima kasih Yang Berhormat Kelang. Tadi Yang Berhormat Kelang mengatakan bahawa ada seorang pelajar yang mendapat 11A tetapi tidak diberi tawaran matrikulasi. Tetapi jawapan yang diberikan oleh Menteri semalam, dia mengatakan bahawa ada pelajar-pelajar India yang kelayakannya tak sebegitu, yang tak layak, tetapi telah diberi masuk program matrikulasi. Saya agak terkeliru dengan jawapan yang diberi oleh Menteri Pelajaran. Saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat Kelang. Sebenarnya penjelasan itu diberikan oleh menteri sendiri, bukan saya. Okay. Sebab menteri yang membuat keputusan. Terima kasih Yang Berhormat Kelang.